berada di tengah-tengah meja. Yang tu basic. Okay. So, first, dia sama macam awak buat erect, chest erect ke apa benda ke. Kalau nak mudah, kita centerkan dulu tube dekat atas dengan baki filem dekat bawah ni. Okay, dah center. Kita minta patient baring kan, kita just angkat ke atas. So, tube ke atas ni kita jangan gerak ke kiri dan ke kanan lah. Lepas tu, kita minta patient baring. Pastikan patient ni, line tengah dia, MSP dia berada di tengah-tengah meja. Okay. Then, tangan dia, sama ada dia, apa tu, dia letak atas kepala ke, dia letak atas dada ke. Tapi jangan masuk dalam region of interest. Sekarang kita nak tengok lambar, so jangan masuk dalam region of interest lah. Kalau kita buat torako lambar, tangan dia ni, kita letak dekat sisi. Okay. Sebab kita nak ambil thoracic sekali. Kalau torako lambar. Sekarang kita buat lambar, kita bolehlah tangan letak atas dada. Okay. Knee flex and head on pillow. Bagi dia bantal. Knee flex. Sebab apa? Sebab bahagian lambar kita kat belakang ni dia agak melengkung. Kat sini, melengkung. So, bila kita flexkan kaki, kita lipat kaki kita, automatik bahagian ni dia akan rapat kepada meja. So, kita punya source to image distance kita reduce. So, image kita lagi sharp lah. Magnification berkurang. Kalau tak faham, boleh tanya terus. Okay. Then, saya dah beritahu awal tadi, MSP to center of table. MSP patient berada di tengah-tengah table. Cara kita nak pastikan tak ada rotation. ASIS. Anterior superior, iliac spine, equidistance to the table. Dua-dua, kiri dan kanan. Ada lagi tak yang tak tahu ASIS dekat mana nak cari? Ada tak? ASIS, iliac spine, sangat famous, sangat basic. Wajib kena tahu. Ada ke? So, palpate dua-dua kanan dan kiri ASIS tu sekaligus palpate guna tangan kita. Letak tangan kita atas dua-dua ASIS dia dan anggaran jarak antara kanan dan kiri tu sama jarak kepada table kanan dan table kiri. Okay. Dia punya centering point dia mudah nak ingat. Dekat level MSP. So, ni centering point kan. Yang cross kat tengah ni. Ni MSP. Level of iliac crest. So, iliac crest dia dekat sini. So, level dia tentang cross dia situ. Titik cross tu, yang tu ialah dia punya centering point. Ada soalan? Puan. Ya. Tu Puan tanya. Kalau untuk any projection yang melibatkan vertebrae, kita kena tarik kaki dia dulu Ya, seboleh-bolehnya memang tarik kaki sebab kita nak luruskan tulang belakang dia. Kita tarik, kita luruskan dia kan, dia baring. Kita tarik dia, tarik janganlah kasar, kita tarik just nak luruskan dia. Lepas tu, baru kita position. Macam tu. Boleh? Okey, terima kasih Puan. Sama. Ada soalan lain? Ada ya? Awak pernah OSPI di lab kan? Selepas ada OSPI di lab kan? Betul ke? Semester Okay, 2 Puan. Semester 2. So, mudahlah untuk OSPI online kalau dah faham step di lab. Okey, kita teruskan. So, evaluation criteria dia. SI joint, sacroiliac joint, equidistance from the spinous process. So, sacrum dengan iliac. Ni sacrum, ni iliac crest. So, dia punya yang ni. Try zoom mata, nampak? Dia ada satu joint yang halus je. Okay. SIJ equidistance from the spinous process. So, yang belah kanan dan kiri dia ni, ini kurang jelas. Equidistant kepada spinous process yang kat tengah ni. Bermaksud dia tak ada rotation.
Lepas tu lagi nak tahu tak ada rotation ataupun alignment dia betul, MSP dia betul. Spinous process in midline of the vertebral column. Dia berada di tengah-tengah. Right and left transverse process equal in length. Okay. Transverse process sama. Kalau nampak gambar ni pun sama, straight je. Tak ada masalah. Sebab yang Hisham tanya tadi. Sebab tu memang betul saya tertinggal point tu, dia kena tarik. So dia equal, dia sama. Okay. Intervertebral joint should be open and clearly visualized. Intervertebral, yang ni satu, yang kita boleh nampak lah, 2, 3, dia open. Okay. Dan kita boleh tengok dia visualize kat dalam filem tu. Okay. T12 to sacrum scene. So T12 sampai ke sacrum. Ni sacrum. Okay, kita nampak. So tu dia punya collimation lah, tak cut. Tengok lagi lateral. Macam tadi, daripada AP, daripada supine, kita minta dia turn ke sebelah sana. Okay. Tujuan kita minta amalan kita, patient menghadap ke sebelah sana. Maknanya bertentangan dengan kita. Kita position dia daripada depan, daripada belakang dia lah. Okay. Dia sebenarnya untuk memudahkan kita nak locate mana dia punya landmark, dan lagi satu selesa untuk kita dan patient lah. Okay. Kalau kata patient lelaki, jururaksa perempuan kan, kalau dia menghadap kita, kita nak tengok belakang dia lagi lah, apa nak palpate lah. So tak selesa. So kita minta patient ke arah sana, lagi mudah kita nak locate dan lagi selesa untuk dua-dua pihak. Patient in lateral recumbent. Spine parallel to image receptor. Okay. Maksudnya spine ni, yang garis dot ni, parallel. Dia tak, maksud dia ialah dia tak melengkung macam ni ke, dia straight je kepada ni, dia selari kepada meja. Dengan cara kita letak support under waist. Sebab kita punya anatomi, body kita dekat bahagian pinggang ni kan dia dia ada ruang. So dia bila kita baring, dia little bit ni lah melengkung. Kita tarik kaki dia tu, lepas tu kita bengkokkan untuk keselesaan lah. Kita tidur mengiring, kita bengkok kaki, lagi selesa. So, kita letak support yang nipis bawah dia punya waist untuk pastikan line vertebra ni straight, parallel to the meja lah. Align mid-coronal plane to central ray and midline of the table. So, body patient ni berada di tengah-tengah meja. No rotation of thorax and pelvis. Okay, kalau yang AP tadi kita pastikan tak ada rotation melalui ASIS saja. Tapi untuk lateral, kena pastikan pelvis dengan shoulder dia ni straight, selari. Okay. So caranya awak boleh tengok, awak rasa dah selari, awak boleh confirmkan dengan cara awak pergi atas kepala patient, tengok daripada atas, sama tak straight ke tak. Okay. Central ray perpendicular ataupun angle is if necessary to meet coronal plane level of iliac crest. So kalau tengok yang ni, dekat MSP, level of iliac crest. Lateral pun sama, level of iliac crest. Cuma yang bezanya ialah mid coronal plane sebab dia dah mengiring. Satu lagi yang penting, belakang patient ni kena letak gonad shape. Okay. Yang ni kena letak gonad shape. Gonad shape dekat reproductive system, kalau tak mengganggu region of interest boleh letak. Tapi kalau rasa mengganggu tak perlu. Yang ni kena letak sebab kita nak kurangkan scatter radiation, back scatter radiation. Okay. So, kita tengok ni gambar dia. Intervertebral foramina L1 to L4 vertebral bodies yang kita nampak. Ni foramina ni. Yang lubang hitam ni. So, yang ni 5, 4. 1, 2, 3, 4 ni L1. 1, 2, 3, 4 kita nampak lah. Yang ni pun nampak sampai L5. L4, L5 pun nampak lagi.
Intervertebral joint space appear open. Ni, appear open. Open je. Cantik je gambar dia. Okay. No rotation is indicated by superimposed greater sciatic notch and posterior vertebral bodies. Greater sciatic notch ni dekat sini. Okay, yang nampak tak nampak je ni. Yang macam ni. Greater sciatic notch superimpose dengan posterior vertebral bodies. Okay, yang ni superimpose. Nampak satu garis je. Ada soalan? Ada nak tanya? Okay, kita teruskan. Kita tengok oblique pula. Okay. Oblique, patient supine. Lepas tu, body dia ni rotate 45 degree. Tapi 45 degree dia kena pastikan pelvic dengan dia punya shoulder dua-dua 45 degree. Dia selari. Bukannya bawah 45, atas ni tak rotate 30 degree je. Okay. So, dua-dua ni daripada part pelvic sampai shoulder straight 45 degree kena rotate. And align spinal column to the midline of the table. Okay, spinal column dia ni, kat belakang dia ni selari pada table. Bila dia equal rotation, pelvic dengan shoulder equal rotation 45 degree, apa tu? Dia punya spinal pun akan automatic akan jadi 45 degree. Cuma pastikan patient tu berada di tengah-tengah meja. So baru dia align dengan apa ni, long axis of the table lah. Lagi flex ni for stability and comfort. So bila kita dah flexkan dia, kita dah rotate badan dia, kita minta dia flex ni lah untuk dia support dia punya badan tu dan untuk dia berada dalam posisi rotation tu lebih stable. Okay. Support back with sponge. Letak sponge kat belakang 45 degree. So, lagi selesa dah dan lagi apa ni, accurate awak punya lagi accurate dia punya rotation tu. Ensure equal rotation of the shoulder and pelvis. Macam saya bagi mention awal-awal tadi. Dua-dua kena 45 degree rotation. Okay. Direct central ray to L3. Direct central ray to L3 at level of lower costal margin and 5 cm medial to outside ASIS. So, dia punya centering point. Level of lower costal margin. So, kita palpate mana lower costal margin. Kat sini. So, kat sini. And then 5 cm medial to outside ASIS. 5 cm ke dalam. Okay. Center pada ASIS yang terangkat. So, sekarang ni left side dia yang terangkat. ASIS dia kat sini. ASIS dia kat sini. Masuk ke dalam 5 cm. And then yang cross ni dekat level of L3. So bila dia cross, dia akan dapat dekat sini.
Boleh faham tak? Ada soalan? Boleh? Sekejap saya tengok soalan. Sepuluh, 17. Hakimi tanya yang mana kaki dia tak payah straight? Yang apa tu? Yang lambar tadi ke? AP lambar ke? Lateral. Kaki tak payah straight. Sekejap kita tengok balik. So, kalau lateral, lepas pada kita dah kita tarik sikit kaki dia untuk luruskan dia punya vertebra ni, dia dah miring kan. Kita tarik sikit kaki dia, kita luruskan vertebra dia. Untuk keselesaan pasien, apa ni, ada je orang yang buat kaki dia straight, boleh je. Tapi untuk keselesaan pasien kita minta dia bend apa ni, flat sikit lah kaki dia tu. Kalau tak nak pun tak apa, tak ada masalah. Tu untuk keselesaan pasien lah. Okey, lagi ni apa ni? Sampai mana kita? Okey, oblique. Okey, setakat tu kita tengok lagi. So, evaluation criteria. Accurate rotation. Pedicle near the center of vertebral bodies and zygophyseal joints appear open. So, pedicle dia kat sini. Pedicle tu kecil je sebenarnya. Pedicle tu near the center of vertebra. Ni center of vertebra kan. Center. Okay. And zygophyseal joint. Zygophyseal joint kat sini pun kecil juga. So, dia near. Okay. Dia dekat. Antara pedicle tu, kalau accurate rotation tu betul, tepat 45 degree, kita akan nampak pedicle ni berada di hampir di tengah-tengah vertebral body dan dia dekat dengan zygophyseal joint lah. Okay, kat sini zygophyseal joint tu. Kalau patient tu ter-over rotate, patutnya 45 mungkin for apa 50 degree ke 55 ke. Okay. Pedicle ni kita akan nampak posterior. Pedicle akan nampak ke belakang. Belah sini. Tapi kalau dia under rotation, kita akan nampak pedicle ni lebih ke depan. Dia tak berada di tengah-tengah sangat, dia lebih ke depan. Tapi kalau dia ter-over rotation, kita akan nampak dia ke belakang, posterior. Lagi. Lagi, kalau kita buat right posterior oblique, so kita tengok, yang ni right side dia, ni right posterior oblique. Right side rapat dengan filem, posterior yang rapat dengan filem kat bawah. Okay, so right posterior oblique yang ni. Right posterior oblique shows the right zygophyseal joints. Okay. Maknanya right side, kalau buat posterior oblique, right side akan tunjuk right zygophyseal joint lah. Kalau buat left, dia akan tunjuk left zygophyseal joint. Tapi kalau kita buat anterior oblique, maksudnya patient tu supine. Maksudnya patient tu prone. Right anterior oblique, dia akan tunjuk right side, dia akan tunjuk side yang berlawanan. Right anterior oblique, dia akan tunjuk left side. Left anterior oblique, dia akan tunjuk right side of the right zygophyseal joint. Dia berlawan. Okay. Boleh?
teruskan. Ni contoh gambar lah. Spondylolithosis. Cantik je sampai bawah ni. Alignment dah lari. Sacrum. So tengok dibuat garisan. Sampai sini alignment ni ke belakang. Ni spondylolithosis. Saya beritahu dah itu movement. Okay. Lagi. Okay, kita teruskan. Epiaxial L5S1 projection. So L5S1 ni ialah lumbosacral junction. Okay. Junction antara L lumbar yang terakhir dengan sacrum yang pertama lah. So patient supine. Macam biasa, awak punya explanation kalau dalam exam kena terangkan dulu tarik kaki, lepas tu pastikan MSP patient berada di tengah-tengah meja. Okay. Pastikan ASIS tu equidistant to the table. Okay, barulah kita beritahu patient supine lah, apa benda lah. Okay, CR, angle central ray. Yang ni kalau awak nampak ni garis central ray. Central ray 30 degree ke flat. Ke flat maksudnya ke kepala. Untuk male 30 degree, untuk female 35 degree. Okay. At the level of ASIS and MSP. So maksudnya ni, garisan ni MSP, yang cross dia dekat level of ASIS. So dia punya intersection tu ialah dia punya centering point. Kita just collimate, apa tu? Kita just collimate region of junction L5S1 je. Okay. Collimation, so saya lupa nak beritahu pasal collimation. Kalau tengok ni collimation dia, kita kena tahu kedudukan lambar tu kat mana, sampai mana. So, ni kita tahu kita nak buka sampai mana, bawah sampai mana. Kiri kanan ni kita tak buka luas pun. Kita just anggaran. Biasanya radiografer dia akan letak dia akan letak satu tangan dia dekat tengah badan patient ni. Lepas tu dia collimate kiri dan kanan. Tu anggaran saiz vertebra lah. Okay. So, gambar dia. SIJ, sacroiliac joint, demonstrates equal distance from spine. So, ni yang halus ni. Nampak hitam sikit garis ni. Yang ni, dia punya SIJ. Daripada spine kat tengah ni, kita nampak dia, jarak dia hampir sama. So, dia tak ada, dia tak ada pelvic rotation lah. Ke kanan dan kiri dia. Correct alignment of CR and L5S1 evidenced by an open joint space. Okay. So, yang ni yang kita nak tengok. Ni kan sacrum. Ni anatomy ni. Ni sacrum. Ni L5. So, kita nak tengok. Saya tak rekod benda ni sebenarnya. Tak apalah ya, saya baru rekod. Lupa. Okay. So, joint yang kita nak tengok. Joint yang halus ni. So, bila correct alignment of central ray, kita akan nampaklah joint space yang kecil ni terbuka. Then, yang tadi epiaxial. Kita tak boleh buat AP sebabnya junction tu dia, kalau buat AP dia tak, joint dia tu dia tak, kita tak nampak open. So kita buat axial, ada apa tu? Ada angle lah of the X-ray tube. Untuk lateral kita buat direct je. Position as lateral lumbar projection. Okay, sama je position macam lumbar. Central ray 5 cm posterior to ASIS. Okay.
ASIS dekat depan tu 5 cm ke belakang dia. Dan ni iliac crest 5 cm inferior ke bawah daripada iliac crest. So yang ni iliac crest, yang di garisan putus-putus ni iliac crest 4 cm ke bawah, 5 cm ke belakang daripada ASIS. ASIS kat depan, so 5 cm ke belakang. Dia punya intersection ni ialah dia punya centering point. Kena ingatlah satu-satu mana untuk apa tu lumbosacral junction kat mana centering point, untuk axial dia dekat mana. So kena ingat yang tu. No rotation evidenced by superimposition of greater sciatic notch and posterior border of the vertebral bodies. Sama juga dengan lateral lumbar tadi, dia punya evaluation criteria untuk no rotation lah. Dia punya indication tu. Superimposition of greater sciatic notch dengan posterior body tu sama dengan lateral lumbar. Lagi. So ni greater sciatic notch. Ni body, posterior body dia. And then correct alignment of the vertebral column. NCR indicated by open L5 and S1 joint space. So kita tengok ni, joint space dia terbuka. So the correct alignment of vertebral body lah. Okay. Apa soalan awak? Okay, kalau tak ada kita teruskan. Sacrum dengan coccyx, yang ni masuk part yang dah kecil-kecil. Kalau thoracic tu besar, duduk sampai 12 kan. Kalau lumbar 5, sacrum dah makin kecil, coccyx pun paling kecil. So kita tengok epiaxial sacrum, epiaxial coccyx, lateral sacrum and coccyx dan lateral coccyx. Okay. Ni sama macam position dia sama macam L5 S1 junction tadi. Okay, kena beritahu dulu patient tu berada di tengah-tengah meja, kita tarik kaki dia. So, then MSP dia align with the table. Lagi ASIS equidistant to the table. Then patient supine. Yang berbeza dia dengan L5 S1 tadi ialah dia punya centering point. Dia cephalic juga tapi 15 degree. Yang tadi 30 untuk lelaki. Yang female kita tambah sikit. So yang ni 15 degree. Antara ASIS dengan symphysis pubis. Okay, so symphysis pubis dekat sini. ASIS dekat sini. Jarak antara dua ni dekat tengah-tengah. Okay, kat tengah-tengah dekat MSP dia. Midway between the symphysis pubis dengan ASIS. Tengah-tengah. So, kita angle 15 degree. Macam tu. Okay. Dia punya collimation kecil je. Area of coccyx sahaja. Then, no rotation indicated by alignment of the median sacral crest. Okay. And coccyx with the symphysis pubis. Maksudnya, median sacral crest ni ialah yang nampak kat tengah-tengah ni, yang ada satu bone yang putih, yang panjang ni. Tu median sacral crest dia panggil. Tengah-tengah ni. And coccyx with the symphysis pubis lagi, dia straight je maksudnya. Okay. Dia berada di tengah-tengah straight je.
Lagi, correct alignment of the sacrum and central ray. Demonstrate sacrum free of foreshortening. And pubis and sacroforamina are not superimposed. So, yang ni sacroforamina. Okay, dia ada lubang-lubang kecil je. Tak superimpose. Sacrum free of foreshortening. Maksudnya kita tak nampak sacrum tu macam distortion. Nampak lebih pendek ke tak. Foreshortening tu dia nampak pendek. So kita nampak actual size dia. Sebab kita dah angle 15 degree ke flat tadi. Okay. Pubis and sacroforamina not superimposed. Ni sacroforamina, ni pubis. Okay. Bila kita angle, dia tak akan superimpose. Kalau kita tak angle, yang sacroforamina dengan pubis ni, dia akan superimpose lah. Lagi. Lateral sacrum and coccyx. Patient position as for lateral lumbar. Okay. Buat macam lateral lumbar tadi. So, tarik kaki patient. Pastikan mid coronal plane dia berada di tengah-tengah meja. Shoulder dengan pelvis. On parallel, tak ada rotation. Okay. Then, centering point 7 hingga 10 cm posterior to ASIS. So, ASIS dia dekat sini. 7 hingga 10 cm ke belakang. Okay. So, yang ni lah maksudnya 7 hingga 10 cm ke belakang. So, line ni. Yang ni, yang melintang ni ialah level of ASIS. So, dia punya intersection dekat sini, tu dia punya centering point. Kita buka collimation tu untuk untuk include sacrum dengan coccyx je. So, tak perlulah buka sampai ke atas ni, tak perlu. Tak perlu masuk lumbar pun. Okay. So, evaluation criteria dia, no rotation indicated by superimposed greater sciatic notch and femoral heads. So, ni greater sciatic notch dia superimposed. Tapi gambar ni dia dah crop, tak nampak femoral heads tu. Epiaxial coccyx sama macam, position dia sama macam epiaxial sacrum. Yang beza je ialah dia punya angle. MSP perpendicular ke parallel to the table. Okay, dia punya centering point dia yang tadi 15 degree ke flat kan. Yang ni 10 degree caudate. Okay, 10 degree caudate kepada 5 cm atas daripada symphysis pubis. So ni symphysis pubis 5 cm ke atas. Dia punya centering point 10 degree caudate. So di level of MSP dan level of 5 cm atas daripada symphysis pubis kat situ. Okay. Correct coccyx and centering ray alignment demonstrate coccyx free of superimposition and projected superior to pubis. So, kalau kita nampak yang ni kurang jelas. Correct coccyx and CR alignment demonstrate coccyx free of superimposition dan dia tak superimpose dengan pubis lah. Dia berada di coccyx tu kita akan demonstrate atas daripada pubis macam ni. Di pubis, coccyx. Okay. No rotation. Coccyx should appear equidistant from lateral wall of pelvic opening. So, pelvic opening ni, coccyx tu berada di tengah-tengah lah dalam lubang dia ni. Okay. Coccygeal segment should appear open. Okay. Kalau tak, maybe fused. Maybe fused ataupun need to increase CR angle. Maksudnya, coccygeal segment. Kita nampak ni. Dia ada, kalau yang lambar tu kita panggil intervertebral dispace. So, yang coccyx ni kita panggil coccygeal segment. Dia ada satu garis hitam, segmen dia tu open. Okay, kalau tak nampak tu mungkin dia dah fuse, dia dah buat fusion operation ataupun kita kena increase angle dia lah. Then, tengok lagi. Lateral coccyx position. Sama macam lateral lumbar.
Calibrate dulu. Macam mana nak pastikan equidistant, macam mana position kaki. Calibrate dulu, kena letak apa bawah patient. Okay. Then baru pergi pada centering point, 8 hingga 10 cm posterior and 5 cm distal to ASIS. Maksudnya, tengok ni ASIS, level up ni, tengok 8 hingga 10 cm posterior, ASIS, 8 hingga 10 cm ke belakang. Okay, ASIS dia dekat sini. 8 hingga 10 cm ke belakang, kemudian 5 cm distal ke bawah. ASIS, 8 hingga 10 cm ke belakang, lepas tu 5 cm ke bawah. Ke bawah sebab dia distal. Okay. Tu ASIS tu dia punya centering point lah. Lagi. Coccyx with open segment interspace if not fused. So, nampak garis ni? Dia punya segment interspace dia open. Then, no rotation, superimposition of crater sciatic notch. Crater sciatic notch dia superimpose. Okay, habis coccyx dengan sacrum. Setakat tu ada soalan tak? Sebelum kita pergi pada 3 yang terakhir. Okay, kalau tak ada, teruskan. Scoliosis series. Scoliosis ni, kalau pernah tengok lah, scoliosis ni ada yang daripada lahir, ada yang masa lahir tu okey je tapi dia dapat bila dah meningkat umur baru dapat scoliosis, ada je macam-macam . So, macam mana nak hilang benda ni? Scoliosis series dia ada 3, weight bearing, AP ataupun PA, lateral erect dengan right and left bending. So, PA ataupun AP projection lah untuk scoliosis series. Dia ambil PA ataupun AP. Dia ambil erect and recumbent. Dia ambil dua-dua. Patient berdiri dan patient baring untuk comparison. Lower border of cassette 5 cm below iliac crest. And then CR perpendicular to image receptor. So, maksudnya dekat sini, kalau untuk erect ke AP, untuk erect ke supine ke, kita centerkan dulu tube X-ray dengan baki, image receptor. Dah center, baru kita positionkan patient dekat tengah. Okay. Then, cara nak tentukan centering point dia, yang ni saya dah tak terang tapi kalau dalam exam, student kena terangkan lah. MSP patient perpendicular to the, to the baki, macam mana nak macam mana nak pastikan tak ada rotation, kedudukan tangan macam mana, yang tu student kena explain lah dalam exam. And then cara nak pastikan dia punya centering point, lower border of cassette ni, kedudukan dia 5 cm below iliac crest. So, iliac crest dia dekat sini. Lower border of cassette ni, bahagian bawah cassette 5 cm ke bawah iliac crest. Lepas tu, dia punya centering point, center of cassette ni, center X-ray tube ni, garisan melintang dia ni, center kepada tengah-tengah cassette. Yang ni MSP patient, yang melintang ni, center kepada tengah-tengah patient. So, tu dia punya centering point. Ada soalan? Boleh faham ke? Yang awal-awal tadi saya lupa nak record lah. Kitanya centering point tu tak Apa? ada level yang
accurate lah, maksudnya macam memang dekat tengah-tengah belakang patient je, macam tu ke? Macam mana? Sekali lagi ulang. Centering point tu kan macam tak adalah dekat at the level of T12 ke apa, cuma dekat memang betul-betul Tak. dekat patient je lah. Sebab scoliosis patient ni kan dia punya vertebral body dia tu dia tak macam yang dia macam mana nak cakap dia tak macam yang normal lah. Dia mungkin dia scoliosis tu severe, dia punya bengkak-bengkok tu dia tu terlalu worse ataupun dia punya bengkak-bengkok sikit je. Jadi kita tak boleh nak bagi tahu accurate dia punya centering point. Sebab tu kita guna indication dia, kita guna lower border of the cassette ni 5 cm daripada dia punya iliac crest. Yang tu kita punya centering point. Okay. And then untuk lateral sama saja. Centering point dia 5 cm. Lower border of the image receptor 5 cm daripada iliac crest. So ni tadi yang ni MSP. Untuk lateral kita project pada dia punya mid coronal plane. Okay. No rotation of thorax and pelvis. So macam mana? Dalam exam tak boleh bagi tahu macam ni je. No rotation of thorax and pelvis ni. Awak kena elaborate. No rotation of thorax and pelvis is evidence by apa benda macam tu. Okay. So kita nak tengok thoracic. Kita nak tengok vertebral bodies. Pastikan dia punya arms ni, dia punya tangan ni tak termasuk dalam region of interest lah. Okay. Ni scoliosis. Sebab tu kita tak boleh nak bagi tahu dekat mana. Macam T12 ke L4 ke, tak boleh nak bagi tahu. Okay. Dan kita pergi lagi. Saya nak sekejap. Soalan. Kenapa radiologist will ask for Cope angle? Cope angle tu dia COBB, bukan COB. Okay, Cope angle ni dia request sebab dia nak measure degree of the spinal curvature tu. Okay, dia nak tengok how much severe of the curvature yang menyebabkan scoliosis tu. Okay. Boleh? Sebab dia nak buat measurement lah, measurement of the degree side to side. Nanti saya tunjuk contoh satu gambar. Apa ni? Satu gambar. Ingatkan saya lah, kalau awak tak ingat awak tak ingatkan saya lupa. Macam mana dia apa dia yang Cope angle tu? Sebab dia nak kira degree of spinal curvature. Okay. Lagi. Right and left bending. Okay. Kita buat erect ataupun supine. So, boleh je kalau saya lagi suka supine lah, lagi mudah. Boleh je erect pun tak ada masalah. Pelvic acting as fulcrum. Maksudnya,
ingat lagi yang sains awak belajar masa sekolah rendah, mana fulcrum, mana apa beban, semua tu kan. Pelvis acting as fulcrum, pelvis ni point dia. Ask patient to bend laterally as far as possible on both sides. Okay, so dia kena buat dua-dua. First kita shoot right bending. Second kita shoot patient kena bend kepada left side dia. Lower border of image receptor 5 cm below iliac crest. Sama je sebab dia scoliosis series, kita tak boleh nak yakin oh dia punya center point dekat sini, tak boleh. Okay, so central ray perpendicular to image receptor. Ni tengah-tengah MSP. Yang bending ialah bahagian atas bukan bahagian bawah. So kaki dia tak perlu bending lah, bahagian atas dia ni kena bending. Then dia akan nampak macam ni. Ni dia bending lah. Spinal fusion series. Spinal fusion series ni maksudnya patient tu dah undergo operation untuk betulkan dia punya vertebra tu. So dia dah buat operation lah untuk betulkan, dah masukkan dia punya, dah masuk macam mana saya cakap dia dah buat operation lah, dia dah betulkan, masukkan besi, semua measurement tu yang berdasarkan code measurement tadi. Okay, right and left bending sama juga macam scoliosis series, cuma dia tambah lagi lateral, hyperflexion and hyperextension. Yang ni lepas dia dah betulkan vertebra, dia nak tengok dia nak tengok progress lah. Then kita tengok lateral position hyperflexion. Hyperflexion, kita nak tengok mobility at a spinal fusion site. Okay, pergerakan dekat bahagian spinal fusion yang dia buat operation tu. Okay. Patient in lateral recumbent, knee flex, support between knees, and then lower edge of image receptor 3 to 5 cm below the iliac crest. Mid coronal plane sebab dia lateral kan, mid coronal plane to central ray and midline of the table. Sama macam apa tu? Right and left bending. Pelvis acting as fulcrum. Okay, kita minta patient tu buat position dalam keadaan macam fetal. Okay, dia meringkuk dalam perut tu. Okay, so kita minta dia rapatkan kaki dengan kepala seboleh yang mungkin lah. Central ray perpendicular to image receptor, maksudnya tak ada angle. Direct central ray to site of fusion. Kalau kita tahu, contohnya kita tahu dia buat fusion tu dekat level of L4, L5 ke, so kita boleh centerkan kat situ. Tapi kalau kita tak tahu, kita just center point ni, kita just center pada image receptor. Okay, tu hyperflexion. Hyperextension macam ni. Pelvis acting as fulcrum juga. Minta dia bendkan badan dia, kaki dengan bahu dia ni ke belakang seboleh yang mungkin, semaksimum yang mungkin lah. Okay, dia punya center point sama. Kalau kita tahu site of fusion, kita direct dari situ lah. Kalau tak tahu, kita center pada image receptor. So yang ni hyperflexion ke belakang, ke depan, dia bengkokkan macam fetal position tadi. Yang ni hyperextension ke belakang. Okay, apa soalan? Ada soalan? Tak ada? Okay, kalau tak ada. Kalau patient tu tak boleh nak buat hyperextension dengan hyperflexion, macam mana pun? Sebab tu kita tak paksa dia. Kita minta dia buat semaksimum yang mungkin. Sebab mungkin sebab hyperextension dengan hyperflexion ni kita buat lepas patient dah undergo operation. Okay, dia betulkan
dia betulkan bahagian yang skoliosis tu lah. Okay, dia dah betulkan semua. Jadi kalau kata dia tak boleh nak macam tengok Okay, kalau tengok yang ni, hyperflexion ke depan kan. Kalau yang normal patient, kita akan nampak juga yang ni yang jadi bend kan. Tapi kalau untuk scoliosis patient yang undergo fusion ni, awak nampak dia straight je. Dia kuranglah hyperflexion dia tu. Okay, ni hyperextension boleh juga sikit. Yang patient yang ni, yang duduk atas meja ni, patient yang tak sakit pun, yang tak ada scoliosis pun. So, dia boleh bend lah badan dia. So, yang untuk scoliosis patient yang walaupun dia dah undergo operation, kita tak boleh nak expect dia boleh hyperflex semaksimum macam ni. Tak boleh. So, kita tengoklah sampai tahap mana dia boleh hyperflex, hyperextend dia punya badan dia tu. Tujuan kita nak tengok site of fusion tu je. Okay, apa progress dia, doktor nak tengoklah progress macam mana, dah makin okey ke dia punya dia punya kan contoh saya bagi tahu. Contoh pakai braces gigi tu kan. Braces tu pakai 3 tahun ke macam tu lah lebih kurang. So pakai braces tu dia tak pakai hari ni esok terus gigi cantik straight, tak. Dia takes time. Macam tu juga dengan fusion ni. Sebab tu dia patient dia akan ada follow up untuk pergi hospital tengok progress bone tu dia makin straight ke, dia tak ada progress ke. So dia nak tengok benda tu lah. Boleh menjawab soalan ke? Jawab fine, terima kasih. Sama. Okey, kalau tak ada soalan lain, kita pergi pada OSPI. OSPI rubrik assessment saya akan upload di Kelip. Okey, nanti saya dah upload, saya beritahu lah. Ataupun kalau saya tak beritahu tu tolong remind saya. Kerana saya lupa nak beritahu, saya upload saya lupa nak beritahu. Okey, saya akan upload di Kelip. OSPI ni dia macam ni. Saya akan sediakan soalan. Banyak soalan lah, set-set soalan tu saya akan sediakan. Dan kita akan buat through Webex. Okay, through Webex. Online, face to face, online, individually. Sama macam buat OSPI dekat lab, individually. So, nama tu saya minta student arrange sendiri. Sebab mungkin ada yang masa tu, mungkin ada hal lain kan yang urgent. So, saya dah beritahu awal ni 2 minggu awal. So, saya kalau boleh saya tak nak lah nak dekat-dekat tu puan saya ada hal ni, puan saya ada hal tu. Kalau saya tak nak lah benda tu. Okay. So, awak arrange sendiri masa. Arrange sendiri. Nanti turn tu, giliran tu bagi pada saya. So, saya akan panggil nama student berdasarkan giliran tu. Okay, katakan kita start pukul 9. Start pukul 9. Setiap student hanya 5 minit. Okay, sama macam awak dekat lab. 5 minit. Okay. Nama tu macam ni. Awak akan bagi tahu dalam grup WhatsApp awak tu. Kita start. So, katakan siapa yang pertama. Siapa? Hakimi yang pertama. Habis 5 minit, Hakimi yang akan post dalam grup tu. Next, dia tulis. Next tu masuk yang kedua. Siapa? Saiful pula. Saiful siap je 5 minit dia. Siap je dengan saya 5 minit test OSPI tu. Saiful yang akan tulis next. So, yang ketiga masuk. So, one by one tak ada ni lah. Tak ada sekaligus apa, tak ada. Okay, so antara saya dengan student seorang saja. Soalan saya yang akan bagi. Macam dekat lab, awak pilih sampul. Yang ni saya akan sediakan set-set soalan. Saya paparkan soalan. Soalan tu sama macam clinical form. Sama je. Clinical form dekat awak dekat lab tu sama. Saya paparkan.
So awak explain dia nak apa indication dia, okay. Explain. Yang membezakan ialah dekat lab awak buat secara fizikal. So awak buat, saya tengok awak buat. Okay. Masa OSPI online ni, awak explain benda tu. So saya akan bayangkan daripada explanation awak tu, saya akan bayangkan flow dia. Okay. Contohnya, saya paparkan je, saya paparkan form tu, request form, awak start. Okay, patient ni nama apa-apa, indication dia, dia nak to rule out, apa dia, to rule out scoliosis tak masuk kan, to rule out apa nak cakap, pelvis ke apa benda ke, saya bagi indication nanti. So kalau ada simbol, katakan simbol fracture ke ataupun TRO benda awak explain. So awak explain daripada awal. First panggil patient ataupun first positionkan dulu centering tube dengan baki, dah position, panggil patient, pastikan MSP dia align dengan meja, pastikan tak ada rotation dengan cara ASIS, both ASIS tu equal distance to the table, and then bagi tahulah centering point dekat mana, collimation, tangan patient macam mana, kena atas ke, kena bawah ke. Lepas tu, Gonad sheet macam mana, exposure factor berapa awak bagi. Okay, kalau katakan ada breathing technique patient tu macam mana. Okay, explain semua. Okay, dah siap 5 minit semua tu, dah explain. Okay, shoot awak kata. Walaupun kita tak buat dekat lab, tapi student still kena mention. Sebelum shoot, pastikan pintu bilik X-ray ditutup. Okay, so kita beritahu pada patient jangan bergerak, tarik nafas, berhenti, shoot. Okay, dah siap, kita beritahu patient bernafas macam biasa. Contoh, bernafas macam biasa. Okay, dah siap. So kita kemas balik bilik X-ray tu. Yang tu. Cuma beza tu, saya tak perhatikan pergerakan student. Saya akan nilai dari segi awak punya explanation. Daripada awal sampai akhir awak buat projection pada patient tu. Faham? Dan set-set soalan ni ujian. So tak perlu nak passing-passing ataupun bocorkan soalan pada kawan. Tak perlu. Sebab bila awak passing, satu je lah. Ethical kan. Nama pun ujian. Memang tak meniru lah. Tu amanah awak lah. Okay. Nanti dah elok-elok rasa macam kita yakin jawab. So bagi tahu student, bagi tahu kawan. Oh, tadi aku boleh jawab yang ini. Sekali yang awak jawab tu salah. Kawan awak tu yang betul sebab ni dia dah well prepared dah. Awak dah bagi tahu dia. Okay, so tak perlu nak bocorkan soalan. Okay. Ada soalan lain? Setiap student 5 minit sahaja. Sebab kita ada 28 student daripada pagi sampai petang baru siap. OSPI hanya sehari ya. Saya tak buat OSPI hari lain ni. Orang ni tak boleh dah hadir apa. Saya tak buat dah hari lain. OSPI macam test juga. Dia hanya one off sekali tu je. Okay, boleh? Ada soalan tak? Explain dalam English ataupun Malay. Terpulang. Awak rasa awak fluent nak explain in English? Okay, tak ada masalah. Rasa lebih yakin dalam Malay pun boleh. Cuma dalam written final exam, written test je. Ataupun assignment bertulis, presentation, oral, presentation yang guna PowerPoint tu, yang tu memang kena BI lah. Lagi ada soalan? Tak ada Kalau tak ada, kita jumpa lagi 4 hari bulan.
Nanti saya akan bagi tahu waktu mula dan cuma saya minta student sediakan senarai nama lah. Lagi-lagi rubrik assessment tu saya akan upload di Clip nanti. Dan untuk recorded video hari ni, saya lupa nak record yang awal-awal, so dah berada di tengah-tengah. Sampai kat mana tadi saya lupa dah. Yang awal-awal tu kalau yang tak masuk kelas hari ni, yang awal-awal tu kena study sendirilah. Okay. Kalau tak ada apa-apa, kita stop kelas kita sampai takat ni dulu. Dan kita jumpa next time. Okay, boleh? Okay, so terima kasih kepada semua student. Ada apa-apa soalan nanti awak boleh je tanya. Nanti kalau saya free, saya jawab. Okay, so terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Sama.